tanya tentang apa beza akad BBA dengan tawarruk, dan ada satu lagi soalan pun hampir sama maksudnya, ni daripada saudara Zanizam. Soalan daripada ni juga Ali Nordin, dia tanya personal loan dan kad kredit ada Islamik ke sebab tak ada produk. Boleh doktor ceritakan sikit tak, sebab ini pun antara isu juga, macam mana sebab orang tak tahu BBA ke tawarruk ke, orang nampak sama je kan. Mungkin doktor boleh ceritakan sikit. Silakan doktor. Ringkas. Okey, berkenaan baik bisa money ajil ni, kita 9.5 dah. Baik bisa money ajil ni satu bentuk jual beli yang mana yang biasanya dipakai untuk jual beli rumah lah, jual beli rumah. Dan suatu bank Islam mula ditubuhkan dulu kan. Sekarang ni bank dah tak pakai sangat dah baik bisa money ajil, kebanyakan pergi kepada tawarruk lah. Baik bisa money ajil masih lagi terpakai, kebanyakan produk-produk baik bisa money ajil yang ada pun di peringkat interbank money market, interbank money market. Jadi bank Islamic Ajil ni dia pendek kata, kalau kita beli rumah tu kan, Islamic Bank kita kena beli rumah dulu, kita bayar deposit, maka kita dianggap sudah memiliki secara beneficial ownership-nya adalah kita memiliki rumah tersebut kan. So, sekarang ni dah tak banyak bank pakai BBA boleh kata tak ada lah kan, boleh kata tak ada. Bukan Baik Inah pun dah banyak tak ada kan, Baik Inah. Baik, sebab BBA ni isunya dia macam sama dengan Baik Inah. Dia macam, sebab apa? Sebab customer beli, dia jual kat bank, bank jual balik. Kan? So banyak ulama-ulama kita tak setuju. Ini yang kita kata improvement kan. Jadi so orang kritik banyak BBA, tak apalah kan. So tawarruk ni macam mana tawarruk ni pula? So tawarruk ni kita tak beli rumah dah kan. Akad kita tak beli rumah. Walaupun kita beli rumah contohnya, kita tak beli rumah dah kan. Tawarruk ni kita beli aset-aset ataupun kita panggil contohnya biji-biji timah ataupun aluminium ataupun kelapa sawit, minyak kelapa sawit. Kemudian kita beli dengan bank secara ansuran, kemudian kita jual kepada mana-mana broker yang nak beli daripada kita kan. Dan broker itu bayar cash kepada kita. So hasilnya cash itu kita guna untuk bayar rumah lah. So jadi tawarruk ni dia melibatkan tiga pihak. Contohnya kita nak beli, dia macam tawarruk paling simplenya macam ni lah. Kita beli rumah dengan kedai yang jual, contoh kita beli TV di kedai elektrik yang jual secara ansuran. Kita beli TV 1,500 secara ansuran, mungkin kita bayar 2,000 kan. So kita dapat TV, kita buka kotak lagi, kita cari jiran-jiran yang nak beli 1,500, kita jual TV tu kan. So TV tersebut kita tak dapatlah TV, kita kena bayar ansuran kepada company tadi. Kita dapat cash 1,500. So itu tawarruk kan. Sebab kita jual TV tersebut kepada orang yang nak TV. Tapi tawarruk itu berlaku secara tak tersusun lah. Oleh kerana sistem bank itu memerlukan satu sistem yang tersusun, maka dibuatlah produk kita panggil komoditi murabahah dengan bantuan bursa komoditi. Bursa komoditi dia akan provide komoditi. Yang mana komoditi ini akan dijual beli untuk kita dapat cash. Yang mana komoditi ni memang sedia wujud, memang wujud dan deliverable. Maksudnya boleh diserahkan. Kalau kita beli kelapa sawit tersebut, kita rasa, kita bagi tahu bank saya nak beli, tapi saya tak nak jual kelapa sawit. Boleh, kita call lah bank, bayarlah kos-kos semua kan. Tak dapat duit lah. Tak dapat duit. Bawa balik rumah lah. Kena tunggu lagi datang hantar lah. Kena bayar kos lagi, kos macam-macam lah. Jadi kalau maksudnya memang aset-aset komoditi itu memang wujud, dipastikan wujud, kan? Dia tak boleh aset tak wujud. Aset tak wujud terus kira pangkah, kira syariah non compliant lah, kan? Aset tak cukup, dalam sistem berlaku akad tapi aset tak cukup, maka bank telah trigger satu kita panggil event, yang mana event syariah non compliant, dan bila akad berlaku tak sah, bank tak boleh ambil profit. Beza tak dengan konvensional? Beza, kan? Silap akad dalam bank Islam, bank tak boleh ambil profit, dia ambil modal je. Tapi customer, sebagai customer, sebab kita dah ada kontrak perundangan, dia kena bayar full lah, kan? Tak adil lah kepada dia panggil dalam industri, kalau kita buat perbezaan macam tu, dia panggil apa? Moral hazard, kan? So dia kena bayar kepada jumlah, tapi profit itu bank Islam kena bagi dekat charity. Pendek kata, satu kerja pula bank Islam kena bayar kat charity. Kalau tersilap akad, dan memang berlaku pun banyak tersilap akad, makin besar bank, makin banyaklah berlaku silap-silap akad macam. Sebab itu penting penasihat syariah, kan?
Sebab itu penting syariah audit, syariah review dekat bank. Bukan bank saja. Dalam bank dia ada syariah audit, dalam bank dia ada syariah review, bank negara pula audit balik, kan. Penasihat syariah pula check balik, kan. Silap akad, bank Islam tak boleh ambil profit. Ada satu bank di negara di sebelah Borneo, negeri sebelah Borneo, kan. Hampir 100 juta tak dapat profit. Sebab apa? Tersilap akad. Kan. So profit itu disalurkan kepada Oh, yo. charity lah. First time dengar dah. Ada Charity, report tak kan. benda tu? Benda tu dilaporkan tak pada public? Supaya kita Biasanya boleh dia buktikan. dilaporkan kepada bank negara lah, kan. Dilaporkan kepada bank negara, kan. So banyak sebenarnya duit-duit yang bank-bank yang tak dapat. Bukan saja duit yang bank charity tu, yang duit tak sah tadi tu, kan. Bank tak boleh guna pula untuk buat promosi, tak boleh. Contohnya duit yang akad tak sah tadi, kan. Dia kata okey kita nak contoh dia buat tawarruk, tetapi kebetulan berlaku macam mana tak tahu, tak ada akad tawarruk, tak berlaku. Yang berlaku duit ada, tapi akad tak ada. So bila akad tak ada, mungkin berlaku ketidakpatuhan syariah di situ. Dipanggil syariah non-compliant event lah. So di peringkat bank, dia kena buat decision, duit tersebut profit tak boleh ambil lah. Kena serah kepada charity. So bank kena ambil modal je, kan. Ambil modal je lah, kan. Kita kena ingat bank ni bukan duit dia, duit pendeposit. Dia kena jaga hak-hak pendeposit. Sebenarnya apabila bank menjaga hutang, dia sebenarnya menjaga diri kita juga, dia jaga duit kita sebagai pendeposit. Kan? Masuk jangan kita kata bank tu zalim. Bank kena kerja dia memang kutip hutang. Hutangnya untuk menjaga pendeposit. Siapa pendeposit? Kita juga, kan. Kita juga yang nak tunggu untung berapa untung bulan ni dapat, kan. Dividen. Tahun depan berapalah tabung haji dapat, kan. Tabung haji pun ambil untung daripada bank Islam juga, kan. So nak untung tabung haji besar-besar, kan. Jadi nak untung ASB besar-besar, kan. Tapi dia kalau bagi pada kita nak besar, tapi pada bank tak boleh besar. Kan. Okey, waktu tunggu hibah tabung haji nak besar, waktu bank Islam nak charge nak charge profit tinggi tak bagi, mana boleh.